Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Malaysia Memilih. Bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu dalam beberapa siri Malaysia Memilih yang akan kami bawakan sehingga hari penentuan pada 19 November nanti, banyak perkara-perkara akan kami ulaskan. Dan untuk hari ini, saya nak memberi tumpuan perbincangan kita melihat kepada dari segi bagaimana kita ingin mengimbangi dan juga memahami peranan agama dalam politik Malaysia. Ini merupakan satu perkara yang cukup besar, banyak diperbahas dan diperdebatkan, tetapi kita perlu meneliti satu persatu. Banyak perkara yang perlu kita singkap daripada perjalanan politik Malaysia yang begitu dinamik ini. Jadi saya nak bersama dengan Dr. Mazlan Ali menerusi talian Google Meet ketika ini yang merupakan pensyarah kanan dan juga penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia. Dr. Mazlan, terima kasih bersama dengan Esra Awani dalam Malaysia Memilih ini. Bagaimana kita ingin memahami pertamanya dari segi peranan agama dalam politik Malaysia ini? Kerana akhirnya kalau kita bercakap soal akar umbi itu, asasnya adalah kalau dilihat di kampung-kampung, pemimpin yang boleh menjadi imam dalam solat, memimpin majlis agama, itu merupakan satu kredit yang cukup besar buat pengundi-pengundi yang mungkin di kawasan pedalaman, di suburban, yang kelompok-kelompok warga emas dan sebagainya. Pandangan Dr. Mazlan? Ya, sudah pastilah agama satu aspek yang penting dalam politik orang Melayu. Kerana agama ini merupakan kian ataupun sendi kepada kehidupan orang-orang Melayu. Kalau kita lihat parti yang membawa slogan Islam, yang mahu membawa kehidupan Islam, dia akan Melayu, terutamanya di kawasan Pantai Timur dan juga di utara Semenanjung Malaysia, kerana asasnya orang-orang Melayu di negeri-negeri ini, mereka adalah Melayu tradisional, Melayu yang masih lagi mempunyai kefahaman, keterikatan dengan agama, dan agama memainkan peranan penting bukan hanya dalam kehidupan mereka, tetapi agama itu dilihat sebagai sesuatu yang perlu mereka pertahankan kerana orang Melayu Ya, Dr. Mazlan. Dr. Mazlan, kalau kita nak bercakap masih lagi dalam konteks agama dan juga politik Malaysia ini, banyak ruang lingkup yang perlu kita telusuri dan juga perlu kita fahami. Bagaimana entiti sebuah parti yang bergelar sebagai parti sebuah parti Islam itu, seperti PAS sebagai contoh, dan juga bagaimana kita nak memahami bahawa komponen-komponen yang dibawa oleh parti-parti lain yang mungkin dilihat sedikit liberal ataupun agak terbuka dalam perjuangan asas parti itu, tetapi pada masa sama tidak meminggirkan ataupun mengetepikan agama sebagai antara teras dalam perjuangan parti itu. Pandangan doktor? Ya, asasnya orang Melayu ni kita boleh bahagikan mereka kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Sebahagian besar daripada orang Melayu adalah berada di garis tradisional. Orang Melayu yang berpegang kepada nilai-nilai Islam yang kuat, dan mereka menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai cara hidup mereka, terutama di negeri Pantai Timur dan juga di utara. Kelompok ini lazimnya mereka tidak akan berkompromi dalam soal agama, maka parti politik yang menawarkan agama sebagai teras perjuangan mereka, misalnya PAS, parti yang nak memperjuangkan cara hidup Islam, yang nak membawa pemerintahan politik dalam konteks yang dianjurkan oleh Islam. UMNO juga parti yang sejak ditubuhkan sebelum merdeka lagi, UMNO adalah parti yang mempertahankan agama Islam itu sendiri. Maka dua parti ini asasnya mereka mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu, terutamanya orang Melayu pada garis seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimanapun ada satu kelompok baru orang Melayu yang disebut dalam istilah sains politik sebagai Melayu partisipan. Melayu partisipan ini adalah Melayu yang asasnya mereka ini berpendidikan,
mereka lebih mobile, mereka terbuka, mereka hidup dalam kepelbagaian kaum dan sebagainya. Asasnya di Pantai Barat misalnya. Orang-orang Melayu seperti ini mereka lebih terbuka, dan walaupun orang Melayu ini seperti ini, mereka juga berpegang kepada asas agama yang kuat. Tetapi sikap keterbukaan mereka itu melihat bahawa semua parti, walaupun mereka tidak berjenama atau membawa mesej Islam, tetapi apabila mereka membawa satu bentuk perjuangan untuk mengangkat taraf hidup rakyat, itu juga sebenarnya adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Maka Melayu yang agak terbuka ini, mereka boleh menerima mana-mana parti yang mustahak pada mereka adalah parti ini tidak melanggar inspirasi sebagai seorang Islam. Pada masa yang sama mereka perjuangkan memartabakkan Islam untuk orang-orang Melayu, walaupun mereka asalnya tidak semata-mata bergantung kepada jenama yang dibawa, jenama agama yang dibawa oleh sebuah parti. Ya. Doktor, pada masa sama, kalau kita nak melihat juga dalam konteks agama dan politik di Malaysia ini, kita mula nampak secara fizikal ataupun observation, pemerhatiannya, nampak bahawa parti-parti yang membangkitkan isu agama, perkauman ini nampaknya adakah mendapat perhatian ataupun kempen-kempen sebegitu semakin dipinggirkan, tidak menjadi asas lagi dalam perang, terutama ketika PRU ini. Bagaimana pandangan doktor melihat kepada mengaitkan isu agama, perkauman dan sebagainya dalam perang politik PRU? Ya, asasnya masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu, sudah mengalami perubahan. Banyak perubahan yang sudah dialami ekoran daripada perkembangan pendidikan, perkembangan media sosial, pintu langit yang terbuka, perdagangan bebas, mobilisasi yang cukup luas, akses perjalanan yang mudah. Ya, hari ini orang nak pergi ke selatan, ke utara, ke timur, mengambil masa berapa jam saja. Kalau dahulu susah. Jadi mobilisasi ini membuka minda. Bagaimanapun perkauman dan agama itu tetap menjadi perkara yang penting dalam sesebuah masyarakat. Tak kira orang Melayu, orang Cina ataupun bangsa-bangsa lain. Tetapi yang mustahak sekarang adalah darjah faham perkauman dan agama itu. Kalau dahulu 2 dekad, 3 dekad yang lalu hanya parti-parti berbentuk perkauman saja yang boleh survive dalam politik Malaysia. Tapi hari ini kita lihat parti-parti yang bercorak kepelbagaian bangsa, parti yang tidak semata-mata melihat satu bangsa yang unggul dan seumpamanya. Sebenarnya kita lihat pada hari ini politik sudah berubah. Sebab itu UMNO sebagai sebuah parti berasaskan kaum yang sudah menguasai pentas politik Malaysia selama tidak kurang 61 tahun sejak merdeka, akhirnya kalah dalam PRU yang ke-14 yang lalu. Parti yang nampak bercorak kepelbagaian kaum seperti PKR contohnya, parti yang semakin mendapat sambutan, semakin kuat pengaruhnya, menunjukkan bahawa perkauman dan juga agama itu menjadi semakin tidak relevan dalam konteks politik semasa, walaupun ia masih penting. Maknanya untuk satu jangka masa yang panjang, masih ada parti politik yang semata-mata bergantung kepada isu-isu yang berkait dengan perkauman dan agama ini, maka mereka satu masa mereka akan kehilangan pengaruh kerana dinamik perubahan pengundi Malaysia ini, mereka lebih terbuka dan melihat Malaysia itu yang kepelbagaian kaum itu sebagai satu keluarga yang tidak ada beza, di mana mereka boleh hidup bersama dengan harmoni, dan saya jangkakan parti-parti berasaskan semua kaum ini akan terus mendapat sambutan dalam politik Malaysia pada masa-masa akan datang. Okey, Dr. Mazlan, dan sudah tentu selepas ini kita nak meneliti dari segi karakter orang politik itu sendiri, bagaimana nak menarik minat, terutama kalau kita cakap pakcik, makcik, mereka yang pengundi-pengundi yang mungkin kuat, yang berpegang kuat dan juga mahu pemimpin yang dilahirkan itu adalah pemimpin
berlatar belakangkan agama, tapi perbincangan itu akan saya bawakan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika. Malaysia Memilih akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Kita masih lagi membincangkan menjelang PRU 15, hari penentuannya pada 19 November nanti. Kita nak bercakap masih lagi soal peranan agama dalam politik Malaysia. Bersama dengan saya masih lagi Dr. Mazlan Ali yang merupakan pensyarah kanan dan juga penalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia. Bagaimana Dr. Mazlan meneliti karakter calon itu? Kita nak memperincikan ataupun narrow down perbincangan kita melihat dari segi karakter. Kerana karakter ini, kalau kita ambil contoh, semudah seperti boleh mengimamkan solat jenazah, itu sudah cukup dekat di hati setengah pengundi. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu memimpin majlis agama sebagai contoh. Pandangan, observation, kajian Dr. Mazlan di lapangan melihat kepada karakter-karakter pemimpin yang berlatar belakangkan agama ini, Doktor? Ya, pemimpin yang berlatar belakangkan agama membawa penampilan seperti seorang pemimpin masyarakat. Misalnya boleh mengimamkan solat, boleh membaca tahlil, boleh memimpin aktiviti masyarakat di peringkat kampung dan seumpamanya. Kepimpinan seperti ini sangat relevan di kawasan-kawasan Melayu di bawah di atas garis tradisional. Yeah. Misalnya di negeri Pantai Timur, contohnya, pemimpin seperti ini sangat digemari oleh rakyat kerana rakyat ini, orang Melayu tradisional ni, garis tradisional ini, mereka bukan hanya semata-mata memilih pemimpin ini berasaskan untuk kepimpinan di dunia sahaja. Mereka kata pemimpin ini mestilah mampu untuk membawa mereka ke akhirat, memimpin mereka sehingga ke akhirat. Maka pemimpin seperti ini, walaupun performance dia dalam 5 tahun itu tidaklah begitu bagus, tetapi dia mampu untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin agama di kawasan yang diwakilinya, maka sudah cukup untuk rakyat di kawasan tersebut memberikan kembali kepercayaan kepadanya apabila tiba pilihan raya. Dan di kawasan Melayu yang lebih progresif, Melayu yang lebih terbuka, nilai-nilai agama itu penting juga. Bukan bermaksud tidak penting, kerana nilai agama itulah yang menjadi asas kepada bagaimana pemimpin itu mampu untuk menterjemahkan sikap integriti dia dalam tugas dia. Pemimpin yang tidak melakukan rasuah, pemimpin yang setia berkhidmat pada rakyat, ia bermula daripada agama. Cuma di kawasan Melayu yang terbuka ini, misalnya Melayu bandar, Melayu semi bandar, Melayu di pantai barat, mereka tidak melihat kepada jubahnya, tidak melihat kepada kopiahnya, serbangnya, ataupun songkoknya, tetapi mereka melihat bagaimana pemimpin itu mampu untuk menterjemahkan budaya kerjanya selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Pada saya itu sudah cukup. Pemimpin contohnya di negeri Selangor, contohnya di Kuala Lumpur, tak perlu berjubah pun, tidak perlu setiap hari mengimamkan solat di masjid. Tetapi cukup mereka tunjukkan ketelusan dan juga khidmat yang baik, itu sudah cukup untuk menarik sokongan orang Melayu yang juga mementingkan agama sebagai satu asas kepada pembentukan kepribadian pemimpin yang baik. Ya. Dr. Mazlan, sering juga kita bercakap soal pemimpin sama ada yang berlatar belakangkan politik-politik maupun mereka yang terjun, yang bergelar sebagai teknokrat, yang masuk golongan profesional pada masa sama, masih lagi menerapkan unsur-unsur ataupun budaya yang wajar dilihat sebagai, kalau di Pantai Timur itu, yang dekat di hati pengundi-pengundi di Pantai Timur sebagai contoh, yang ada background ijazah dari Mesir ke yang mempunyai pengalaman sama ada memimpin jabatan agama dan sebagainya. Bagaimana Dr. Mazlan melihat terjun masuk golongan teknokrat sebagai contoh, golongan profesional ini masuk ke dalam bidang politik menjadi calon bergelar wakil rakyat?
Ya, ini adalah satu rating yang tinggi sebenarnya kepada rakyat. Mereka melihat biasanya kalau calon itu bekas seorang guru contohnya, bekas pensyarah yang membawa title profesor contohnya. Mereka dilihat sebagai seorang yang harus diberi penghormatan. Orang-orang di pantai timur dan utara di mana Melayu garis tradisional ini melihat gelarang-gelarang yang berkait dengan status akademik dan juga status profesional itu sebagai sesuatu nilai tambah kepada mereka. Sebab itu kita lihat dalam PAS, ya, dalam PAS kita lihat kecenderungan PAS mutakhir ini membawa profesional dalam di dalam parti mereka yang dicalonkan itu biasanya berstatus IR, berstatus doktor, berstatus profesor, doktor pakar dan seumpamanya. Ini juga kita lihat dalam Parti Amanah. Bisanya nama-nama yang telah pun naik di Kelantan, orang-orang yang profesional dalam bidangnya, doktor pakar, ya, dan seumpamanya. Perkara ini sebenarnya adalah satu daripada nilai tambah dalam politik yang akan memberikan kepercayaan kepada rakyat ke atas calon tersebut. Dan di bagaimanapun di Pantai Barat, di kawasan orang Melayu yang lebih terbuka, mereka bukan sekadar melihat latar belakang akademik ini ataupun kelayakan profesional semata-mata. Tetapi orang Melayu di kawasan yang lebih terbuka ini mereka melihat performanya. Adakah orang ini sekadar membawa berjela-jela ijazah tetapi di parlimen mereka tidak berkesan, tidak dapat membawa suara rakyat, itu akan dipersoalkan oleh pengundi. Pengundi lebih melihat bagaimana pemimpin itu sekiranya dia ada kelulusan yang baik, rekod perkhidmatan yang baik, tetapi pada masa yang sama mestilah diterjemahkan dengan prestasi kerja. Misalnya kalau di parlimen mereka mampu menggarap isu-isu yang ada kepentingan dengan rakyat dan seumpamanya, dan mereka peka dengan kehidupan rakyat, sentiasa turun padang dan seumpamanya, itu adalah menjadi rating yang tinggi dalam pilihan rakyat kepada mereka dalam pilihan raya akan datang. Dr. Mazlan, antara satu perkara penting dalam kita mencari pemimpin negara ini, seperti yang kita bincangkan panjang lebar tadi, melihat daripada karakter dan sebagainya, golongan profesional teknokrat ini terjun masuk ke dalam bidang politik. Pada masa sama, bagaimana Dr. Mazlan melihat dari segi parti yang akhirnya watikah itu perlu datang daripada presiden parti yang akan menandatangani watikah pencalonan itu? Bagaimana kesediaan parti-parti politik dalam membawa golongan profesional, teknokrat berlatar belakangkan sama ada pemimpin berlatar belakangkan agama maupun yang bergelar sebagai insinyur, doktor perubatan dan profesor, golongan profesor dan sebagainya. Pandangan Dr. Mazlan, kesediaan parti. Ya, saya secara jujurlah saya cakap, ya. Kita bercakap berasaskan data-data dan juga pengalaman kita ke lapangan dan seumpamanya. Saya lihat dalam parti-parti berasaskan parti yang lama menjadi pembangkang, contohnya PKR, contohnya Amanah, Parti PAS. Parti-parti ini saya lihat mereka lebih terbuka untuk menerima profesional di dalam parti mereka. Tetapi UMNO, saya lihat UMNO, oleh kerana di dalam UMNO ini ada satu parti yang besar, dan pada masa yang sama parti ini bersaing di antara kepimpinan yang ada itu, kadang-kadang terlihat profesional nak masuk parti itu mungkin terpaksa bersaing di peringkat kepimpinan grassrootsnya ataupun di peringkat pertengahannya. Maka saya sarankan kepada UMNO sebagai parti yang mewakili orang Melayu supaya mereka lebih memperbanyakkan lagi penerimaan profesional ke dalam parti mereka ini, kerana untuk memastikan UMNO dapat meneruskan kelangsungannya dalam politik, mereka mesti dipenuhi dalam parti mereka itu profesional-profesional yang akan menjadi pelapis kepada parti ini pada satu masa akan datang. Dr. Mazlan, akhir sekali, penganalisis politik yang saya temu bual
Sebelum ini saya tak boleh terlepas daripada soalan ini. PRU15 merupakan satu padang yang cukup besar buat penganalisis politik, mereka yang bermain dalam bidang sains politik untuk melakukan kajian, melihat kepada pelbagai perkara, jutaan pengundi muda bakal kita saksikan pada kali ini. Dr. Mazlan, secara peribadi, apa yang dinanti-nantikan ataupun mungkin ada fokus tumpuan yang akan diberikan oleh Dr. Mazlan sepanjang tempoh berkempen sehinggalah hari penentuan dan juga pembentukan kerajaan kelak sepanjang PRU15 ini, fokus tumpuan? Ya, kita penganalisis politik ini kita tidak sekadar bercakap berasaskan andaian-andaian, kerana platform kita adalah universiti yang sentiasa kita lakukan kajian, survey. Saya lihat PRU ke-15 ini sangat menarik kerana pertama sekali landscape politik Malaysia ini mungkin akan berlaku perubahan mendadak kerana kumpulan 18 umur 18 secara automatik ini menjadi antara kumpulan yang terbesar di dalam pesta demokrasi di Malaysia ini. Maka parti-parti politik mestilah melihat kepada potensi mereka untuk bagaimana mereka nak menarik sokongan orang-orang muda ini yang juga mereka ni sebenarnya adalah pengundi-pengundi atas pagar yang asasnya mereka tidak sangat berpegang kepada mana-mana parti politik, mereka tidak berparti, dan bahagian mereka ini juga melihat ataupun parti ini dalam tugas mereka sepanjang 5 tahun pilihan raya yang lalu. Jadi fokus kepada kajian ini adalah kita fokus kepada orang muda, orang muda satu, kumpulan tidak di atas pagar ni, kerana umur 40 ke bawah ini menjadi majoriti sebenarnya. Lebih daripada 60% daripada jumlah pengundi adalah segmen yang saya masukkan tadi. Ia akan mempengaruhi keputusan pilihan raya, dan pada masa yang sama juga tahun ini pilihan raya mungkin berlaku dalam suasana monsun ini. Kita lihat langit nampaknya mendung sentiasa. Ini juga boleh mempengaruhi rentak. Adakah orang rakyat akan keluar mengundi? Jadi fokus kita kepada peratus turnout itu juga adalah menjadi perhatian kita lah. Adakah mereka akan turun mengundi atau tidak, ataupun pengundi-pengundi luar ni mereka pulang mengundi di kampung halaman mereka atau tidak. Dan satu perkara lagi adalah pengundian 2 kali. Ini juga. Saya sebagai pengundi di Kuala Terengganu, saya kena balik 2 kali kampung ni. Ashraf, 2 kali kena balik. Lepas 19 ini sekali, lepas ini akan ada lagi pilihan raya negeri, kena balik lagi sekali. Ini juga fokus yang sedang kita lihat. Sama juga seperti Melaka dan juga Johor, dah undi DUN hari tu, nak balik untuk undi di peringkat parlimen kan. So jadi itu perkara yang kita nantikan, cukup menarik untuk PRU15. Terima kasih sekali lagi Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan dan juga penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, mengulas pelbagai isu cerita termasuklah berkenaan dengan peranan agama dalam politik di Malaysia. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.